Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua para pelajar baru yang mendaftar di UiTM Cawangan Johor bagi kampus Gamat dan Pasir Gudang. Saya ingin ucapkan tahniah. Ini ujung-ujunglah saya nak ucapkan tahniah kepada semua pelajar yang telah menerima tawaran untuk melanjutkan pelajaran di UiTM, terutamanya di UiTM Cawangan Johor dan kampus Gamat. Tahniah kepada semua. Alhamdulillah, saya bersyukur kita diberi ruang untuk bersama pada sesi MDS pada kali ini, yang mana saya akan bercakap tentang graduan kelas pertama dengan MINDS. Okey, nanti saya akan sharekan apa itu MINDS dan apa gunanya MINDS untuk anggota menjadi graduan kelas pertama ni. So, apa graduan kelas pertama ni? Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Irwan bin Ismail. Saya merupakan Ketua Unit Kepimpinan Pelajar UiTM Cawangan Johor. Untuk para pelajar yang ingin mengetahui, di UiTM di bahagian high level pelajar, kita ada satu unit yang mana kita fokus kepada kepimpinan dan program-program berbentuk kepimpinan. InsyaAllah kalau ada pelajar-pelajar berminat, nanti boleh berhubung dengan saya untuk kita melihat program-program kepimpinan. Baik, tapi hari ini saya nak bercerita tentang graduan kelas pertama dengan MINDS. MINDS ini adalah yang kita tahu apa itu MINDS. MINDS adalah minda, yang mana minda kita ni, kita ada satu potensi optimum yang kita boleh gunakan untuk berjaya. Graduan kelas pertama bukan hanya graduan yang menerima anugerah naib chancellor, memakai selempang kuning, tetapi juga selempang keleping, tetapi juga mereka yang mempunyai satu daya fikiran yang cukup mantap. Kalau nanti dah akan dengar cerita tentang akhlak dan kepribadian, tapi kita akan bercerita tentang macam mana untuk menjadi graduan kelas pertama yang cemerlang akademiknya, yang cemerlang daripada sudut aktivitinya, soft skillnya. Ini yang kita nak graduan kelas pertama. Baik, saya teruskan lagi untuk sesi ini. Ada beberapa perkara, antara kandungan yang saya akan perkenalkan saya apa itu MINDS. Kemudian kita akan tengok tonggak NLP dan juga andaian NLP. Jadi NLP itu nanti saya rasa ada setengah-setengah yang dah tahu dan ada setengah yang masih belum tahu. Tapi insya-Allah saya akan terangkan semuanya. Dan apa yang saya nak daripada sesi ini, para pelajar untuk fokus dan dengar betul-betul supaya persediaan dapat dilakukan dengan lebih awal, bermula sekarang, untuk menjadi graduan kelas pertama. Tak kiralah apa jua program, accounting, business, science computer, engineering, apa jua program. Be prepared from now. Bermula daripada sekarang, bermula daripada saat ini, untuk semasa nak melangkah ke universiti, mulalah daripada sekarang. Gunakan kekuatan minda, kebolehan diri untuk menjadi graduan kelas pertama. Baik. Apa itu MINDS? MINDS, we talking about mind empowerment for success. Kita menggunakan minda. Saya tahu semua ada minda, ada pemikiran, ada daya pemikiran yang sangat jitu, yang sangat mantap. Jadi gunakanlah kekuatan minda itu, kekuatan fikiran itu untuk berjaya. Bagaimana dengan konsep Neuro-Linguistic Programming. Tadi saya dah sebutkan apa itu NLP. NLP adalah Neuro-Linguistic Programming. Jadi kita akan tengok apa definisi NLP itu. Tapi saya nak bercakap tentang MINDS sedikit. MINDS ni adalah satu program yang dibangunkan oleh UiTM dengan kerjasama agensi Neuro-Linguistic Programming untuk kita explore, kita perkembangkan potensi minda pelajar untuk sukses. Tidak hanya mengatakan bahawa ini susah, ini tak boleh, itu tak boleh buat. Kenapalah duduk di universiti ini susah sangat? No. Kita stop benda-benda negatif, kita buang benda-benda negatif, kita masukkan elemen-elemen yang positif. Dengan elemen-elemen positif ini, kerana positif ini akan menggerakkan keseluruhan anggota badan. Kerana minda kita yang akan menggerakkan percakapan kita, pemikiran kita, pendengaran kita, pertuturan kita, pergerakan kita, semuanya akan digerakkan dengan bermula dengan minda. Tapi kalau minda dah stuck, dah sangkut dengan negatif, maknanya you are not empowered to success anymore. You are empowered for excuse. So we are talking about MINDS empower for success. When you are talk about success, kita tahu halangan itu pasti datang, dugaan itu pasti ada. So macam mana kita nak gunakan minda ini untuk kita move ke depan. Alright. Sedikit pengenalan tentang NLP. NLP adalah Neuro-Linguistic Programming, yang mana kita melihat neuro ini adalah sistem saraf dan otak. Mana kita mencerap melalui 5 deria: rasa, dengar,
Okey, sentuhan, alright. So itu adalah neuro. Macam mana kita rasa? Kita pegang periuk panas, kita kata oh panas. Oh air ini sejuk. Lidah kita rasa oh masin, ini masak. So semua itu adalah satu elemen yang mana akan sampai kepada otak. Tangan sentuh benda panas. Siapa yang tafsir? Tangan atau otak? So kita cakap tentang otak yang tafsir. Oh panas, oh sejuk. Masin, masam. Jadinya otak tafsir apa yang deria yang diterima. So kalau kita tengok, kita faham dekat situ, kan sebenarnya apa yang kita buat, apa yang kita tengok, apa yang kita lihat, apa yang kita pegang tu, semuanya ditafsirkan oleh akal kita. Dia tafsirkan oleh otak kita. Jadinya function otak itu sangat penting kerana ia merangkumi keseluruhan sistem. Apa jua perkara yang kita bergerak digerakkan oleh otak kita. Alright. Linguistik pula kita bercakap tentang percakapan, bahasa lisan, non-verbal communication yang kita tuturkan. Alright. Nah, so biasa kita bercakap macam saya sedang bercakap ini. Kan? So mulut saya bercakap, apa yang keluar adalah datang daripada neuro. Bukan lisan, tangan. Kalau boleh nampak tangan saya tengah bergerak-gerak ni, so ini bukan lisan, menunjukkan apa. Okey, jadi setiap kod, setiap kata apa, deria tu memberi kod yang mana kita boleh bergerak, kita boleh bertutur, kita boleh mendengar. So ini yang kita panggil sebagai linguistik. Berdasarkan kepada apa yang disampaikan, apa yang difahami oleh otak kita. Dan yang terakhir adalah satu program. Yang inilah programming yang mana kita panggil satu susun urutan tata cara struktur di mana maklumat itu diproses dan dilaksanakan. Okey, macam saya sebutkan tadilah, macam mana kita nak buang negatif, macam mana kita nak tolak negatif itu, semuanya datang daripada otak. So program ini, NLP ini distrukturkan, mind empowerment ini distrukturkan supaya kita boleh mengubah pemikiran kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Okay, so neurolinguistic program, kita semua ada otak, kita semua boleh bertutur secara lisan atau bukan lisan. Okay, dan kita ada program yang nanti saya akan terangkan apa yang perlu anda tahu tentang neurolinguistic programming ini untuk kita menjadi lebih sukses. Alright, okay, so saya nak cerita terus tentang tonggak-tonggak NLP. Ni neurolinguistic program dah masuk dalam bab program. Okay, baik. Yang pertama, tonggak yang pertama adalah membina hubungan repo. Kenapa kita nak kena bina perhubungan? Kenapa? Adakah perhubungan ini hanya manusia dengan manusia? Tidak. Kita bina perhubungan dengan apa jua benda yang memberikan manfaat kepada kita. Okey, kalau kita contoh, we have a good rapport dengan orang, dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan. Kenapa kita nak berkenalan dengan orang yang kita tak pernah kenal? Kenapa kita nak tahu tentang orang yang kita tak pernah kenal? Ini kita human to human reputation. Human to human rapport. Kita build rapport among us. Adakah kita berkenalan dan kita buat satu hubungan mesra yang mana kita menjadi kawan, kita menjadi yang kata apa, kawan baik, BFF segala lepas lah. Okey, so dalam kita membina hubungan, sebenarnya kita membina hubungan yang positif. Okey, ini yang part penting. Bila kita bercakap tentang membina perhubungan, okey, perhubungan dalam social media pun perlu, perhubungan secara konvensional yang secara nyatanya perlu. Kita membina satu perhubungan apabila kita berkomunikasi dengan orang-orang. Bila kita berhubungan dengan tumbuhan, dengan haiwan, kita ada satu reaction. Yang mana kadang-kadang kita bermain dengan haiwan, kita rasa happy, kita rasa seronok, kita rasa gembira. Kerana apa? Kerana ada satu reaction. Hubungan mesra ini dibina apabila ada tindak balas. Kan macam kita tengok bau tumbuhan, kita tengok bunga, kita suka. Apa tindak balasnya? Tindak balasnya bila kita melihat dan dia ada satu pandangan yang cukup menggembirakan kita, itu kita panggil sebagai satu tindak balas. Alright, kerana apa? Dalam kita membina perhubungan, kita perlu mencari sesuatu yang baik. Ini yang kita nak masuk part yang kita cakap tentang positif. Carilah kawan yang positif. Carilah sesuatu yang menenangkan jiwa. Jangan cari sesuatu yang negatif. Kita membina perhubungan atas sesuatu yang negatif, akhirnya benda itu akan bergerak ke arah negatif. Dia akan memberi kesan. So memang kita cakap tentang hubungan mesra. Hubungan mesra ni kita berbuat baik, kita kata berinteraksi dengan baik. Bila kita berkawan, kita mencari orang-orang yang positif. Bercakap dengan orang-orang yang sentiasa berfikiran baik, bertutur dengan cara yang baik, sentiasa menasihati kita. So ini antara kita panggil sebagai elemen utama, elemen pertama dalam kita usaha untuk membina minda yang positif. Cuma kalau katalah kita tengah susah, tengah ada masalah tentang study, kita pergi tanya pula orang yang pun ada masalah study. So adakah itu membina hubungan mesra tentang positif?
Orang kata negatif positif. But you have positive, only ada negatif. You have negative, only ada negatif. Maknanya akhirnya dia akan jadi, you akan jadi negatif. So kalau you ada negatif, you ada positif, jumpa orang yang positif, insya-Allah hubungan itu akan membantu you untuk mengubah persepsi. Maknanya kita akan tengok bagaimana perubahan kita dengan nasihat daripada kawan-kawan ataupun orang yang kita kenal tu, so dia akan membina sesuatu yang lebih baik. Jadinya bila kita melihat kepada tonggak yang pertama ini, hubungan mesra itu sangat penting. Okey, kerana berhubungan walaupun di social media, contoh di social media saya ambil yang paling mudah lah, kadang-kadang kita bolehlah kalau face to face kita boleh bercakap hubungan mesra, tapi macam mana di social media? Okey, di social media kita mencari maklumat, kita mencari info, kita mencari data, kita nak bersukaria. Carilah orang ataupun mereka yang positif. Kalau tengok kadang-kadang dia letak komen negatif, esok dia letak negatif, esok dia letak negatif, esok dia letak negatif. Kalau tanya dia akan reply benda yang negatif. So adakah itu bersesuaian? Tidak. Kerana apa? Kerana dia akan mempengaruhi minda kita untuk menjadi negatif. Sepatutnya kita melihat perkara ini kerana di social media ni dia ada satu gelembung pula dah. Satu komposisi lah, satu gelembung yang mana kita boleh mencapai jumlah orang yang kita nak berhubung. Kan? So we want to make a communication with more people. Kan? So jadinya bila kita dapat satu contoh, bila kita kadang-kadang kita luah perasaan dalam social media, kan ada orang yang akan sabarlah dik, itu semua dugaan Allah, nampak tak, itu adalah orang-orang yang mereka kita patutnya panggil sebagai hubungan mesra yang membina satu positivism. Bukan dia kata oh dia itu memang teruk, dia itu memang tak boleh pakai, kau janganlah buat macam ni, apa kata kau buat macam ni balik dekat dia. Itu dah menjadi satu masalah dalam social media, dalam kita membina hubungan. Kan kadang-kadang ada orang nasihat, bila orang positif ni orang akan nasihat kita, sabarlah itu semua dugaan Allah, itu semua ujian Allah, Allah sayang kat kita. So ada, kalau tengok dalam senarai komen, itulah orang-orang yang sepatutnya kita bina hubungan mesra, kerana mereka-mereka ini memberi satu sokongan yang positif kepada kita. InsyaAllah kalau dengan perhubungan positif ini, perhubungan mesra ini, kita bina repu yang cukup baik, insyaAllah minda kita akan menjadi positif. Bila kita nak kata positif, nak positif kaulah dengan orang positif, nak baik kaulah dengan orang yang baik. Itu benar. Okey, itu benar. Kita pilih. Kerana apa? Kalau kita nak fikiran kita pergi ke arah yang positif, kita carilah benda-benda yang positif. Haiwan kalau saya nak, carilah benda-benda yang positif. Kalau menyakitkan, dia akan menjadi negatif. Okey? Alright. So yang kedua, kita nak bercakap tentang every day, in every way, I'm better and better. Okay? So talk to yourself every day and every way, I'm better and better. Hari-hari buat benda ni. Hari-hari cakap pada diri sendiri. Hari-hari sebut benda ni. Kerana apa? Setiap hari kita cakap hari ni lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ni. Betul? Jadinya kita gunakan perkataan ini, every day in every way, I'm better and better. So kalau kita ada satu masalah ataupun kita ada satu negativity yang datang, kita gunakan benda ni. Kerana benda ini adalah satu motivasi kepada minda. Bila kita ada masalah, walaupun kita dalam keadaan yang tidak baik, tetapi kerana minda kita positif, insya-Allah kata apa? Keluaran fikiran-fikiran positif itu tetap akan ada. Kita tak akan berfikir negatif, kita akan fikir benda-benda yang bukan-bukan. Jadinya bila kita cakap tentang benda ni, walaupun dalam keadaan ujian, sebab dalam hidup kita ni mesti ada ujian. Kan kalau bagi kalau orang sebut kata setiap perkara yang kita lakukan pasti ada ujian. Kan? Jadi itulah kunci kepada kejayaan, kerana setiap ujian itu membawa kita kepada satu kejayaan. Okey? So gunakanlah ini untuk mengatakan hari ini aku lebih baik. Setiap masa aku lebih baik. Kan? Kerana itulah yang akan improvekan diri kita. Yang itulah akan memperbaiki diri kita. Kerana every day we talk a positive things about ourselves. Every day we talk about a good vibes in ourselves. Every day we give a good motivation to ourselves. Okay? So kalau orang kata kau ni gila lah bercakap, biarlah orang kata apa pun kat kita. Kerana apa? You want to be success, you have to say to yourself, because orang lain tak boleh, orang penentu kejayaan adalah kita. Dengan bantuan. Tetapi penentu itu adalah kita. You want to be success, it's up to you. Nak dengar nasihat orang, itu bantuan. Tetapi to be success is you.
To get better and better is you. Kalau diri tak motivate, diri tak boleh drive, orang lain bagi nasihat, benda tu tak akan masuk. So it start from you. It start from you yourself have to change and have to make yourself a good vibe and a positive way. Dan bila benda positif masuk, nasihat daripada orang lain, pendapat daripada orang lain, kita akan terima. Kita mudah untuk terima. So, buatlah benda ni hari-hari. Tak kisahlah dengan apa jua cara, mengatakan diri kita ni lebih baik dari hari ke hari. Okay? Alright, so saya sebut sekarang sikit tentang kesedaran sensori, tonggak-tonggak NLP yang kedua ni. Okay, tadi saya sebut VACOG, kita ada visual, auditory, kinesthetic dengan gesture. Okay, so visual, pemandangan kita, auditory, pendengaran kita, kinesthetic, pergerakan kita. Okay, so semua ni yang ada 5 elemen ni, sentuhan, mata, lidah, telinga, hidung, semua ni memberi satu sensori yang cukup baik. Okey, apa terutamanya mata dengan telinga. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, kalau benda yang kita tengok itu positif, maka insya-Allah benda yang positif akan masuk dalam minda kita. Kalau kita dengar benda yang positif yang kita akan dapat. So negatif, positif masuk tu kita yang pilih. Kan, macam hidung ni kita hidunglah busuk ke masam ke bau wangi ke apa semua, benda tu akan memberi aura yang positif. Kan, sentuhan kita, sentuhan pada benda-benda yang baik, sentuhan pada benda-benda yang positif. Kan, lidah kita bercakap benda-benda yang baik, mulut kita bercakap benda-benda yang baik, benda-benda yang positif. Semua ini adalah sensory. All this come with a sensory. Inilah punca untuk kita mencerap maklumat. So minda kita akan terima maklumat daripada benda-benda ni. So kalau kita pijak tajam pun samalah, otak kata oh sakit tajam. So ini adalah kesedaran sensory. So bagaimana kita nak guna? Saya bagi contoh yang paling mudah. Okey, saya bagi contoh yang paling mudah. Siapa di sini yang kalau jenis suka dengar, dan lepas dia dengar ataupun dia dengar perkongsian kalau apa, bila dia berkongsi balik dengan orang lain, dia boleh menceritakan hampir sama. Ataupun dia kena lihat satu visual, macam contoh saya tengah buat talk sekarang ni, kan, dengar video saya ni, tengok video saya ni, tanpa dengar suara saya ni pun dah faham. Okey, so banyaklah benda-bendanya. Kalaulah kita jenis macam contoh tak payah tengoklah, pejam mata, dengar apa yang saya cakap sekarang ni, saya dah boleh bayangkan, saya dah boleh gambarkan. Maknanya kesedaran sensori pendengaran anda cukup baik. So gunakanlah kelebihan itu. Kalau contoh datang dalam kuliah, dengar apa yang pensyarah ajar. Kalau pensyarah buat OTL ke video lecture ke, dengar apa yang pensyarah itu cakap dengan baik. Okey, sebab apa? Kekuatan kita pada pendengaran. Okey, auditory kita bagus. Tetapi kalau kata kita jenis suka melihat, macam contoh sekarang ni saya buka visual. Kalau saya buka visual yang orang kata apa, penuh dengan perkataan, so mungkin susah nak baca. So ambil sesuatu yang mudah kerana pemandangan anda mampu mencerap maklumat. Okey, so kadang-kadang kita perlu bercakap, kita perlu berkomunikasi. So bila kita buat some group discussion, kita tanya pada kawan sebelah, so kita have some discussion. Kalau kadang-kadang kita jumpa pensyarah-pensyarah tu menceritakan, menyebut dengan perkataan, so benda tu juga akan membantu. So kesedaran sensori ini, okay, apa yang kita ada ni, semua orang boleh rasa lah, balik cuba try. Saya tak boleh try lah, memang hari-hari kita lalui benda ni sebenarnya. Tetapi bagaimana kita nak gunakan? Okey, so gunakanlah kesedaran sensori ini untuk memperkembangkan minda. Macam mana? Dengar benda yang baik, pandang benda yang baik, sentuh benda yang baik-baik, jangan buat benda yang menyakitkan, hiduplah benda-benda yang boleh menyenangkan, mengaromakan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok yang orang promo tentang pewangi-pewangi dalam bilik kan. Sebenarnya tu itu adalah satu sensori. Bila kita bau benda yang menyenangkan, minda kita akan jadi release, akan jadi tenang, so badan kita juga akan relax. So itu contoh-contohnya. Kadang-kadang makan benda yang baik, makan benda-benda yang okey, yang sedap. So benda itu juga akan menggembirakan. So pemikiran kita akan bermain dekat situ. Okey? Alright, yang ketiga kita bercakap tentang pemikiran penjelasan. Ini kita masuk dalam sikit. Okey? Sekarang ni kita tak bercakap pergerakan, tapi kita bercakap towards the end. Apa kita nak jadi? Apa kita nak di penghujungnya? Kan? So penyudah kita apa? Nanti saya akan tunjukkan satu video yang mana fikiran penyudah ini sangat penting.
Kerana fikiran penyudah ini akan memberi satu gambaran, akan memberi satu pergerakan untuk kita capai kepada benda tu. Hari ini kita masuk, kalau tengok gambar tu, kita tengok hari ini kita masuk maraton, kita nak dapat apa? Kita nak lari suka-suka. So siapa yang ada depan kita, siapa yang potong kita akan suruh kita lari suka-suka. Tapi kalau kita masuk maraton, contohlah kita masuk maraton ke berbasikal apa jua pertandingan, kita kata hari ini kita nak aim nombor 1. Kan, kita nak aim nombor 1. Tiba-tiba tengah-tengah kita nak aim, ada orang lagi laju pada kita. Kita berusaha atau tidak? Ataupun tak boleh lah, aku dah give up. Kita still berusaha. Walaupun penyudah akhirnya kita tak dapat, tetapi usaha itu dah menjurus ke arah itu. Tetapi kalau di awal lagi kita dah meletakkan aku tak boleh berjaya, so pergerakan kita tak nampak fikiran penyudah tu akan akhirnya ke mana. Kerana bila kita bercakap tentang fikiran penyudah, anda dah lihat apa gambaran di akhirnya. Kerana movement kita bermula daripada hari ini akan fokus kepada fikiran penyudah. Nanti saya akan sharekan satu video, benda ni sangat penting. Kerana bila kita meletakkan fikiran penyudah, contoh, sekarang dia ambil diploma, degree, pra, kan, tak kisahlah apa-apa pun program yang anda ambil, sekarang baru nak mula. So apa penyudah dia? Penyudah dia, aku nak grad. Takkan grad sahaja. Kan, kita akan grad saja. Nak grad dengan apa? Dengan CGPA apa? So kena lebih spesifik lah. Setakat nak grad macam ibarat tadi saya sebutlah. Hari ni aku nak jalan, janji habis. So kalau nak setakat nak grad, aku nak grad je. Dia akan grad. Penyudah dia akan grad. Jadinya cukup tak cukup? Tak cukup. Kalau secukup, siapa yang secukup? Alhamdulillah. Tapi kalau anda fikir penyudah, aku nak grad dengan CGPA 3.5 ke atas. So itu fikiran penyudah. So kita akan bergerak ke arah itu. Kita akan berusaha ke arah itu. Capai tak capai itu kuasa Allah. Kita berusaha. Sebab biasa kita tahu kan dalam Islam, dalam agama, tak kisah apa jua agama, kita berusaha. Tuhan tentukan. Kita berusaha, Tuhan tentukan. Dalam Islam, kita usaha, Allah tentukan. So kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita dapat. Itu kuasa Allah. Yang penting kita berusaha ke arah itu. Kan? Sebab hanya Allah yang tahu. Kan? Hanya Tuhan saja yang tahu. Tetapi kita dah letak aim dekat situ. Kita dah berusaha ke arah itu. Kita kata kita nak dapat 3.5. Study macam mana kita nak dapat. Study cara untuk dapat 3.5. Bukan study macam kita nak dapat 3.0, 2.0 ke bawah. Tak. Kita fikir untuk macam tu. Okay? So, penyudah ini, fikiran penyudah ini kena be very specific. Nanti video tu nanti akan terangkan. Saya akan terangkan video tu nanti. Memang very detail dan sangat bagus. Okay? So, fikiran penyudah. Bagi tonggak yang ketiga. Alright. Seterusnya saya nak bawa sikit cerita tentang Muhammad Ali. Saya rasa semua orang kenal siapa itu Muhammad Ali. Okay. Ini adalah Muhammad Ali yang mana bercakap di awal ketika era bermula dia sebagai boxer. Okay. The greatest. I said that even before I knew I was. Ini yang Muhammad Ali pegang since daripada mula masuk dalam arena tinju. Kan? Dia kata, one day I will be the greatest. One day I will be the greatest. Dan saya tahu, saya yakin I can be the greatest. So the greatest itu dah terpasak dalam diri dia, yang mana satu hari dia akan menjadi the greatest one. Dan Alhamdulillah, dia bergerak ke arah itu, usaha, semangat. Kalau tengok cara dia bertinju, berlatih. So kita tahu dia nak jadi ke arah itu. Dan Alhamdulillah Allah izinkan untuk dia jadi the greatest. Sebab dia ada usaha. Usaha datang dengan tawakal, datang dengan doa, dengan bersungguh-sungguh. Jadinya benda itu membantu dia. Okay? So sekarang ni kita nak masuk, nak jadi pelajar UiTM. Aku nak jadi apa? Aku nak dapat 3.5 dengan CGPA bla bla bla. Apa je lah yang menyatakan yang terbaik. So anda akan bekerja ke arah itu. Jadinya usaha dah bermula daripada sekarang. Sebab ni baru nak masuk SEM 1. Ada masa yang cukup panjang. Okay, ada masa yang cukup panjang untuk pastikan anda berjaya. Okay. Alright. So and then kita panggil yang keempat adalah tentang perlakuan fleksibel. Okay. Kalau tengok dekat sini dia boleh tulis pakai tangan, dia boleh tulis pakai kaki. So yang keempat ini menggambarkan bahawa kita walaupun kita ada planning, ada perancangan untuk mencapai kita punya penyudah tadi, tetapi perlakuan kita mestilah fleksibel. Boleh fleksibel. Maknanya kita boleh kata apa,
berubah atau beralih-alih. Kita be fleksibel, taklah kita terlampau rigid ataupun kita ikut je satu laluan, tak. Kadang-kadang bila kita ikut laluan yang pertama, sampai di pertengahan ada ujian. So kita ubah haluan ke laluan yang kedua. Mungkin ubah ke yang ketiga. So kita kena ada perlakuan yang fleksibel. Sifat kita kena fleksibel dalam kita mencari maklumat, dalam kita mencari ilmu. Ada flexibility ni, kena ada fleksibel. Dalam kita mencari kata bercakap ataupun berkomunikasi dengan pensyarah, dengan staf macam mana, kita kena ada perlakuan fleksibelnya. Kerana pensyarah mungkin ada style pengajaran, mungkin tak ikut dengan cara kita. Kan, pensyarah itu mungkin straight ataupun mungkin pensyarah itu orang kata apa, seorang yang banyak bagi latihan. So kita be fleksibel, kita lah fleksibelkan benda tu. Kerana yang nak berjayanya kita, yang berkehendakkan itu kita. So we fleksibel tu bukan bermaksud lalang, tidak. Fleksibel ini kita boleh berubah supaya apa yang kita nak capai itu tidak lari. Okey, dalam pelakuan fleksibel, contoh kadang-kadang bila kita bekerja, kita belajar, ada kerja-kerja lain yang datang. So tak nak kita kena plan. Kita dah study ni, kita dah plan. Kita nak hantar assignment, nak fokus pada ini je. Tiba-tiba ada kerja lain yang masuk, nak kena selesaikan segera. So kena be fleksibel lah. Okay, macam mana? So kena ubah sikit ni. Yang ni kita boleh buat masa ni, yang ni kita boleh buat masa ni. So you be flexible. Kan? Untuk memastikan apa yang dikehendaki tercapai. Yang ni tercapai, yang ini tercapai. So itu antara contoh-contoh fleksibel yang saya boleh bagilah. So kadang-kadang dalam kerja, saya buat kerja, saya kata, minggu depan saya nak perlu submit benda ni. Dah ada set pun, dah planning minggu ni nak siapkan kerja tu. Jadi akhirnya tiba-tiba datang satu kerja lain. So saya nak kata apa tangan, kata, tak boleh, saya ada kerja. Saya tak boleh nak kata macam tu. Tak nak, itu kerja yang baru saya terima, yang perlu saya selesaikan hampir sama dengan minggu depan untuk saya hantar. Jadi saya kena be fleksibel lah, macam mana saya nak ubah masa saya, macam mana saya nak susun kerja saya. Jadi itu kita panggil sebagai perlakuan yang fleksibel. Sama juga dengan belajar. Belajar ni bukan hanya satu subjek. Kita ada kadang-kadang 6, 7, 8, ada yang 9, 10 subjek. Kan, jadinya kena ada perlakuan yang fleksibel. Kadang-kadang kita tengok, timing kita, ini nak hantar ni, ini hantar ni. Itu belum cerita minggu akhir kelas lagi, yang nak hantar banyak. Masa itulah nak hantar assignment, masa itulah nak present. Jadinya kita dah kena mula fleksibel daripada mula. Okay, kita susun yang mana nak mula dulu, kita buat sikit-sikit dulu, yang di akhir ni kita. So semuanya kita be fleksibel. Okay, alright. So kita selesai tonggak-tonggak NLP. Sekarang kita nak bercakap tentang andaian. Okay, ini adalah tentang andaian NLP. Kita ada sumber yang mencukupi untuk berjaya. Okay, tolong, dalam hidup kita ni sebenarnya kita dah ada cukup sumber untuk kita berjaya. Okay, kalau datang belajar, kita ada pensyarahnya, kita ada internetnya, kita ada Google-nya. Apa alasan lagi untuk tidak berjaya? Kalau dulu, contoh kalau dulu nak dapatkan translation sesuatu benda, kita kena buka kamus. Sekarang kita dah ada Google, kita dah ada Google Translation, kita ada online translation. So benda tu dah menambah sumber sebenarnya. Tak ada alasan lagi untuk kita tidak berjaya. Nak belajar, kadang-kadang kita tak faham sesuatu benda, kita boleh tengok dekat YouTube. Itu pun dah ada sumber yang berjaya. Kita ada pensyarah, kadang-kadang boleh akses pensyarah itu, tak payah datang berjumpa, boleh call, boleh WhatsApp, boleh Telegram. So benda tu memberikan satu sumber untuk kita gunakan untuk berjaya. Kerana kalau kita menyekat ataupun kita kata aku tak boleh buat lah sebab ni susah lah, ini internet tak ada lah, so anda menyekat diri anda untuk berjaya. Okay, kita ada library dekat sini, kita ada bagai-bagai lah kemudahan yang ada, so gunakanlah untuk berjaya. Okay, kerana sumber itu mencukupi buat kita. Kita tak nak lah, kita pun bukannya nak benda yang terlampau tinggi, kan? So apa yang kita perlukan ada untuk berjaya. Jadinya jangan cakap aku tak boleh sebab aku tak ada ni, tak ada ni, tak ada ni. Kerana sumber ada alternatif. Sumber ada alternatif. Kalau tak dapat yang ni, cari sumber yang lain. InsyaAllah sumber itu mencukupi. Kita tak dapat A, cari B. Tak dapat B, cari C. Tak dapat C, cari D. So benda tu insyaAllah benda tu akan membantu untuk kita berjaya. Jangan cakap aku tak boleh sebab aku tak dapat buat cara ni, aku tak dapat dengan cara ni. So anda menyekat diri anda, menyekat minda anda untuk berjaya. So itu satu kerugian. Okay? Alright, yang kedua, fokus apa yang kita nak. Kerana bila kita fokus itu akan berkembang. Okay, macam mana kita nak fokus berkembang? Mula-mula kita kata kita nak dapat kita nak grade 3.5.
Okey, kita nak grade 3.5. Sedangkan di awalan gambaran kita tak dapat lagi macam mana keadaan pembelajarannya. Jadi bila dah masuk besok, dah tengok struktur pelan pengajian, kita ada okey, semester 1 ada 8 subjek, semester 2 ada 7, 6, 5, 4, 3, berapa subjek lah pun. So fokus itu akan berkembang. So macam mana aku nak buat? Kita kena kembangkan lagi. Oh, kita ada banyak subjek ni. So subjek ni aku kena skor sekian. Okay, tambah aku pula nak aktif dalam berpersatuan, nak berprogram, nak bersukan. So aku mesti kena fokus pada yang ni dan pada masa yang sama yang ni kita perkembangkan. Yang mana yang kata contohlah anak still masih nak aktif bersukan supaya kita dapat hidup gaya sihat dan kita masih nak melakukan minat kita. Pada masa yang sama fokus kita tidak lari. Okay, so fokus itu akan tetap berkembang. Kerana apa? Setiap benda yang masuk sama dia ia menjadi sumber ataupun menjadi halangan. Bila kita ada halangan mungkin terhenti seketika, tetapi kita cari jalan untuk kita terus bergerak ke depan ke arah fokus yang kita nak. Dan pada ketika kita mencari jalan itu adalah satu maklumat-maklumat yang mana boleh membantu kita untuk memperkembangkan strategi, memperkembangkan cara, memperkembangkan ilmu. Jadi benda-benda itu membantu kita untuk melihat dengan lebih luas. Okey, so itu andaian yang kedua. Okey, yang ketiga, peta bukan kawasan. Dan jangan straight sekarang, tolonglah. Jangan kata, oh, ini adalah kawasan ni. Rumah ni adalah kawasan dekat sini. Betul kalau ikut peta, itulah peta kawasan. Tetapi dalam tonggak NLP, dalam andaian NLP, peta bukanlah kawasan. Peta adalah satu tunjuk arah ataupun satu panduan. So kalau kita letak kawasan, mana kita dah letak boundaries sebenarnya. Kita dah letak boundaries. So bila kita letak boundaries, kita akan lihat kekangan. Jadi kita akan lihat kekangan itu dulu lah. Jadi kalau kita lihat peta itu sebagai panduan, bermaknanya kalau tengok dekat sini gambar yang serta ni rumah kenduri. Dia ada berbagai-bagai cabang untuk sampai ke rumah kenduri. Kita tak kata ikut satu jalan, kita tak ikut satu kawasan. So ini yang kita panggil sebagai peta itu bukan kawasan. Jadi peta itu adalah panduan. Bila kita lakukan ia sebagai panduan, insya-Allah kita akan melihat segala halangan yang ada di sekeliling kita itu sebagai satu panduan untuk kita berjaya. Dan bila kita lihat kepada peta kejayaan kita tu, akan ada lagi elemen-elemen yang akan masuk. Yang mana kita sebut tadi sebagai andaian yang mana kata apa? Fokus kita tadi. Alright, bila kita fokus tadi, benda tu akan masuk. Jadi bila kita tengok andaian ini, okay, kita tengok kepada peta ini, anggaplah peta itu sebagai satu panduan. So sama juga dengan belajar. Bila masuk dalam belajar, dah nampak struktur akademiknya dengan jumlah subjeknya. Jangan jadikan itu sebagai peta, oh aku kena buat ni. So rancang pembelajaran ni. Lepas tu kita buat jadual, dan kita buat macam mana kita nak susun kelas, macam mana kita nak ada kuliah, macam mana kita nak ada tutorial, macam mana kita nak buat study. So benda tu akan melibatkan kembang yang lebih besar. Okay. Alright. Muhammad Ali lagi, if my mind conceive it, okay, and my heart can believe it, I know I can achieve it. Okay, nampak tak? Bila kita punya minda kata okey dan hati kita percaya dan kita boleh positif, minda positif, hati positif dan kita akan capai benda yang kita nak. Okey, so bermula dengan minda dulu. Minda kita kata oh kita boleh berjaya. So macam mana kita nak berjaya? Kita dengan sepenuh hati kita buat benda tu dan kita bersungguh-sungguh dan kita percaya yang kita boleh capai. Dan akhirnya insya-Allah dengan izin Tuhan kita akan capai. Kerana bila kita meletakkan minda itu yang pertama, dia akan membantu kita untuk bergerak ke hadapan. Kadang-kadang bila kita melakukan sesuatu mengikut emosi, kadang-kadang emosi itu membawa kepada benda yang negatif. So, jadi bila kita gunakan minda kita letakkan minda itu dalam keadaan positif, kita yakin bahawa benda itu adalah positif, insya-Allah benda itu akan jadi positif dan kita akan capai. Okey, ini daripada Muhammad Ali. Alright. So saya nak sharekan satu video ni. Okey, ini yang menariklah tadi bercakap tentang fikiran penyudah. Okey. Jaya. Nasional 7 pagi kami mulakan dengan kejayaan gemilang Raja Karen Azizul Hasni Awang di kejohanan berbasikal trek dunia di Hong Kong. The Pocket Rocket Man mencipta sejarah sebagai pelumba basikal Malaysia pertama meraih gelaran juara dunia selepas 10 tahun mencuba. Memecut dengan kelajuan purata lebih 70 km sejam, Azizul Hasni terbukti terlalu hebat buat pelumba lain. Beliau meninggalkan Fabian Puerta Zapata dari Colombia 0.382 saat di tempat kedua. Manakala juara Eropah Thomas Babek dari Republik Czech ketiga.
Kemenangan ini membolehkan Azizul Hasni menyarung jersey pelangi yang menjadi idaman setiap pelumba. Jersey dengan warna asas putih serta 5 jalur berwarna biru, merah, hitam, kuning dan hijau dihadiahkan kepada juara dunia yang boleh dipakai dalam perlumbaan sepanjang tahun. Pada usia 29 tahun, Azizul Hasni boleh berbangga keazaman dan usaha gigih tanpa mengenal erti putus asa akhirnya menjulang beliau sebagai juara dunia sekaligus menambah emas kepada pingat gangsa Sukan Olimpik Rio 2016. I keep trying, I never give up because I know if I keep trying hard, one day it become my time. And finally today is my time, man. I'm the world champion. Okey, baik. Saya rasa semua orang dah tengok dah video ni, dan video ni pun video yang lama, yang mana sebelum Olimpik lagi dan sebelum kejohanan dunia sebelum ni. Saya rasa ini adalah video ni. Tapi saya tak nak share tentang video ni, tetapi saya nak kita fokus kepada yang di belakang tadi tu, yang masa temu ramah tu. Kan? 10 tahun mencuba untuk menjadi world champion, dan dia kata 10 tahun dia tak datangkan, dia kata berusaha untuk menjadi world champion, dan pada dia tahu satu hari dia akan jadi world champion. Nak capai dalam tempoh 10 tahun. Dia pun tak tahu dalam 10 tahun dia akan capai, tetapi bermula daripada mula lagi dia kata, I know I will be a world champion and I'll keep trying, I never give up because I know I will be a world champion, and today I will be a champion. I am a world champion. So nampak tak, bila kita letak satu fikiran daripada mula lagi, bila kita kata I want to be the greatest, I want to be the champion, I want to be whatever that you want to do, berusaha ke arah itu. Kalau kata motivasi kenapa saya suka sangat video ni, kerana tempoh 10 tahun bagi Azizul Hasni Awang tu, walaupun kalau kita lihat satu tempoh yang cukup lama, tetapi bagi dia 10 tahun dia berusaha semata-mata untuk capai world champion. So apa tak bagi kita? Bagaimana dengan keadaan kita? Kita mula daripada sekarang. Mungkin kita katakan, okey, lepas aku grad diploma, aku nak buat apa, dan akhirnya aku nak apa. So kita akan bergerak ke arah itu. Itu Azizul Hasni Awang nak jadi world champion. Dia kata, I keep trying, I never give up. Walau apa pun jadi. Kalau tengok cerita dia, pernah kaki tertusuk kayu, tak pernah give up, tak pernah kata nak berhenti. Orang pernah kata kat dia ni ketinggian tak cukup untuk menandingi kuasa-kuasa Eropah. Banyak lagi lah baca cerita tentang komen-komen orang terhadap dia, tetapi dia tak pernah give up. Kerana dia tahu keupayaan diri dia dan dia berusaha ke arah itu. Jadi kita lihat bagaimana fikiran penyudah dia untuk jadi world champion. Saya tak tahulah kalau dia kata 10 tahun ke 5 tahun ke 6 tahun tak. Tapi dia tahu, yang saya faham daripada video ini, bahawa Azizul Hasni kata, they keep trying, never give up because one day I know I will be a world champion. Itu je yang bagi saya, kalau nakkan minda yang sebegini, walau apa jua rintangan, walau apa jua pergerakan, pasti ada halangan, dan dia tak pernah give up. Kalau tengok kisah dia yang kita tengok selama ni kan, tak pernah give up, sentiasa berusaha. Walaupun pingat emas tak dapat nombor 2, pingat perak, tapi dia tak pernah menyatakan bahawa dia give up ataupun dia gagal. Tidak. Dengan apa yang dia capai, dia tahu one day dia akan dapat juga. Jadi dia akan terus berusaha. Apa yang dia dapat bagi permulaan, bagi pergerakan, bagi usaha dia, kerana itulah hasilnya. Jadinya kepada para pelajar, untuk mencapai sesuatu kejayaan, untuk mencapai kepada sesuatu menggunakan minda kita, semulalah daripada sekarang. Kerana kejayaan itu akan datang dengan usaha. Kalau tengok video Azizul Hasni tadi, nampak tak? Kita boleh nampak tak bagaimana ini salah satu contoh dengan kuasa minda dia. Dengan kuasa minda dia mengatakan bahawa aku akan jadi world champion. Dan akhirnya dia berjaya. Walaupun dalam tempoh 10 tahun. So kita nak jadi entrepreneur berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun. So set whatever it is supaya kita boleh berjaya. Usahalah untuk kita boleh berjaya. Azizul mungkin 10 tahun, tapi kita mungkin dalam 3, 4 tahun, 5, 6 tahun. Tak kisahlah masa bila pun, nak capai ke arah itu, usaha bermula daripada sekarang. Untuk capai target itu. Halangan pasti datang, tetapi halangan itu bukanlah pengakhiran
kepada kita. Tetapi halangan itu sebagai satu tindak balas, sebagai satu maklum balas yang kita perlu berusaha lebih keras. Kalau Azizul nak quit, dulu dia dah boleh quit. Sebab apa? Masa kes yang dia jatuh dan kaki tertusuk kayu tu, kalau rasa dia rasa nak berhenti, kalau dia rasa itu dah jadi penyebab dia akan berhenti. Tetapi tidak. Dia teruskan juga usaha, teruskan juga latihan, tak putus asa walaupun dengan keadaan tercedera. Kadang-kadang kita tahu atlet ni kadang mengalami kecederaan jangka panjang, jangka pendek, tapi tak pernah berhenti untuk mencapai kejayaan. Dan walaupun kita lihat kadang-kadang, tengok video atlet-atlet kadang-kadang, walaupun tak mencapai apa yang dia nak, positif tu tetap ada. Saya dah berusaha, saya dah lakukan terbaik, saya dah mencapai ini, saya dah mencapai ini. Kerana dia tahu, mungkin ini bukan hari dia. InsyaAllah, masa akan datang itu adalah hari dia. Yang penting, aku terus berusaha, aku terus letakkan minda positif itu dalam kepala, supaya aku boleh capai kejayaan yang baik pada masa depan. So, inilah yang kita kata minds. Inilah yang kita kata NLP. Kerana kedua-dua elemen ini, minds ini meletakkan dalam minda kita. So, nak berjaya, mulakan dengan minds. Mulakan dengan minda. Aku nak jadi graduan kelas pertama. So macam mana nak jadi graduan kelas pertama? So akademik macam mana? Pencapaian aku nak grad. Bukan sekadar grad. Sekadar nak habis 3 tahun, 2 tahun setengah. Tak, tetapi nak capai macam mana? So benda ni. Kerana minda kita mula. Bila minda kita mula, semangat kita ada dekat situ dan pergerakan kita juga ke arah yang lebih positif. Okey, yang negatif tu nanti sepanjang perjalanan jumpa yang negatif, kalau boleh elakkan. Kerana dia tak akan membantu, tapi dia akan menjatuhkan lagi ada. So pilihlah mereka-mereka yang positif. Susah, ujian itu semua pasti ada. Kerana untuk berjaya, ilmu kita akan berkembang sepanjang kita bergerak dalam perjalanan itu. Okey, kalau kita tak ada ujian, maknanya itu bukan kejayaan. Kejayaan itu akan datang dengan ujian. Kejayaan itu datang dengan pelbagai rintangan. Kejayaan itu akan datang dengan pelbagai bentuk. So, gunakanlah ruang ini, gunakanlah platform ini bermula daripada sekarang. Kalau kita nak grad diploma apa, setlah apa jua target, apa jua penyudah yang anda nak target, pastikan ia tercapai. Okey, jadi saya mengharapkan perkongsian ini sedikit sebanyak dapat membuka semangat untuk memulakan semester pertama untuk berjaya di masa hadapan. Oleh itu, saya doakan kejayaan semua untuk mengharungi alam universiti ini dan seterusnya menjadi kejayaan, kebanggaan universiti pada masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.